Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang penonton yang saya hormati, alhamdulillah kita bertemu sekali lagi dalam siri ceramah ini. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi dikurniakan dengan kesihatan badan dan kekuatan jasmani dan juga rohani, sehingga kita masih lagi alhamdulillah bersama-sama dalam bulan Ramadan yang suci ini. Pada akhir-akhir bulan Ramadan ini, kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus berikan kita kekuatan jasmani dan juga rohani untuk kita giatkan lagi ibadat kita pada akhir-akhir Ramadan ini, dan semoga Ramadan ini menyaksikan diri kita ini seorang yang lebih banyak ibadatnya, lebih giat ibadatnya daripada Ramadan-Ramadan yang lepas. Amin amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, pada ceramah yang lepas saya telah membuka pembahasan berkenaan dengan satu hadis yang panjang yang menceritakan ataupun yang mana Rasulullah SAW memberitahu kepada kita kelebihan-kelebihan bulan Ramadan. Ia merupakan pesanan Rasulullah SAW menjelang masuknya bulan Ramadan ketika tersebut. Hadis itu diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban dan juga Al-Baihaqi. Dan hadis ini disampaikan oleh Salman Al-Farisi. Dan saya bacakan hadis ini dan kita kemudian teruskan pembahasannya, kerana pembahasan yang mana telah dimulakan pada kuliah yang lepas. An Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yawmin min Sya'ban qala ya ayyuhan nas qad adhallakum syahrun 'azimun mubarakun syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr syahrun ja'ala Allahu siyamahu faridah wa qiyama lailihi tatawwu'a man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwah wa man adda faridatan fihi kana kaman adda 70 faridah fi ma siwah wa huwa syahrus sabr was sabru thawabuhul jannah wa syahrul muwasah wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'minina fihi. Man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan li dhunubihi wa itqu raqabatin min nar wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi shay'. Qalu ya Rasulullah laisa kulluna yajidu ma yufattiru as-sha'im. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ti Allahu hadha thawaba man fattara sha'iman ala tamratin aw ala syarbati ma'in aw madqati labanin wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar. Man khaffafa an mamlukihi fihi ghafarallahu lahu wa 'ataqahu minan nar wastakthiru fihi min arba'i khisal khaslataini turduna bihima rabbakum wa khaslataini la ghinaa bikum anhuma. Amma al-khaslatani allatani turduna biha rabbakum fa syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfirunah. Wa mal khaslatani allatani la ghinaa bikum anhuma fa tas'aluna Allah al-jannah wa ta'udzuuna bihi minan nar. Wa man saqa sha'iman saqahu Allahu min haudi syarbatan la yadhma'u hatta yadkhulal jannah. Nah, hadis ini yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya apabila ketika hari terakhir bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, telah menjelang kepada kamu satu bulan yang sangat agung yang penuh dengan keberkatan. Bulan yang mana di dalamnya ada Lailatul Qadar. Bulan yang mana
Allah jadikan puasanya sebagai satu kewajipan dan berdiri pada malam harinya dengan ibadat sebagai satu perbuatan sunat. Barang siapa yang mendekatkan dirinya dengan satu kebaikan, iaitu satu perbuatan yang sunat, yang baik, maka dia seolah-olah akan dapat pahala seperti dia lakukan ibadat yang wajib pada bulan yang lain. Barang siapa yang melakukan ibadat wajib dalam bulan Ramadan ini, maka seolah-olah dia itu melakukan ibadat yang sama sebanyak 70 kali dalam bulan yang lain. Dan inilah bulan kesabaran, dan kesabaran itu ganjarannya adalah syurga. Ya, inilah bulan yang melakukan kebaikan. Bulan yang mana ditambah rezeki orang mukmin di dalamnya. Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pengampunan bagi dosa-dosanya dan mendapat pahala seperti membebaskan seorang hamba daripada api neraka. Dan untuknya pahala 100% seperti mana pahala orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangkan sedikit pun pahala puasa itu daripada orang yang berikan puasa. Jadi muslimin dan muslimat dirahmati Allah, pada ceramah yang lepas saya sudah membahaskan berkenaan dengan bagaimana bulan ini merupakan bulan yang agung kerana wujudnya Lailatul Qadar, kerana adanya puasa pada siang harinya dijadikan sebagai wajib, dan juga kerana digandakan pahala-pahalanya yang banyak dalamnya. Pahala ibadat sunat seperti pahala ibadat wajib, dan pahala ibadat wajib seperti dia mendapatkan 70 kali ganda pahala ibadat wajib tersebut yang dilakukan pada bulan-bulan yang lain. Kemudian seterusnya, saya sambung pembahasan hadis ini. Rasulullah SAW bersabda bahawasanya inilah bulan kebaikan. Inilah bulan Ramadan, bulan untuk orang berebut-rebut melakukan kebaikan. Jadi barang siapa yang ingin lakukan kejahatan, stop, jangan buat kejahatan. Siapa yang ingin kebaikan, cepat-cepat buat kebaikan dan gandakan kebaikan tersebut, kerana inilah bulan kebaikan. Bulan yang mana kata Rasulullah SAW ditambah rezeki orang mukmin di dalamnya. Jadi bulan ini bulan yang mana rezeki orang mukmin bertambah. Kadang orang tanya, tak bertambah pun saya keluar lagi banyak. Beli itu, beli ini, makin kurang. Saya keluarkan duit untuk zakat saya, nafkah sedekah saya. Jadi makin kurang, mana yang tambah rezeki? Di sinilah kesilapan fahaman tersebut. Ditambah rezeki itu bukan ditambah kuantitinya. Kerana kalau ditambah kuantiti tapi tidak tambah keberkatan, tidak ada gunanya. Duit boleh berlambak, tapi apa manfaatnya kepada orang tersebut? Dia simpan, dia tengok, oh banyak duit aku, oh banyak duit. Apa manfaat pada diri awak? Hanya setakat awak gembira tengok nombor tu bertambah saja. Itu bukannya kegembiraan, itu kan ditambah rezeki. Jadi dia masukkan ditambah rezeki dalam bulan Ramadan ini untuk orang mukmin sahaja, orang mukmin. Orang Muslim lain, orang mukmin lain. Muslim mereka yang basic beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesemua orang-orang yang melakukan rukun Islam yang 5 ataupun yang 4 kalau mampu. Tapi mukmin orang yang benar-benar percaya kepada ke-6 rukun iman tersebut. Jadi orang mukmin ini kategori lebih tinggi daripada orang-orang Muslim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah At-Taghabun atau surah At-Talaq, "Kullam qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum." Yang mana bermaksud orang-orang Badui Arab baru memeluk agama Islam, mereka jumpa kepada Rasulullah SAW, baru mereka memeluk agama Islam, mereka kata amanna, kami beriman. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat tersebut, qul lam tu'minu, jangan kata kamu dah beriman, kamu belum lagi iman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, belum lagi masuk iman dalam jiwa kamu tersebut tu, belum kukuh keimanan dalam jiwa kamu. Apa buktinya belum kukuh? Kerana seseorang itu dia masih lagi rasa khawatir dengan bagaimana rezeki kat dunia ni aku dapat tak dapat. Dia merasa bimbang, dia merasa itu dan ini.
kepercayaan pada qada dan qadarnya berkurang dan seterusnya. Imannya belum kukuh. Jadi nak cakap apa? Walakin qulu aslamna. Tetapi katakanlah kami dah jadi orang Islam. Jadi Islam asas, mukmin atas. Jadi orang-orang mukmin ini Allah jaminkan kepadanya mereka ni pahala ataupun rezeki mereka bertambah. Dan rezeki ini boleh juga kuantiti, boleh juga tapi lebih kepada kualiti, keberkatan. Keberkatan rezeki tersebut, subhanallah. Jadi orang mukmin yang susah, Allah SWT berikan rezeki yang melimpah ruah melalui zakat dan juga melalui zakat fitrah, sedekah dan sebagainya dalam bulan ini, yang mana orang digalak-galakkan sangat untuk bersedekah. Bagi mereka orang mukmin yang dah mampu, ada kekayaan dan mereka bantu orang mukmin yang lain, orang Muslim yang lain, mereka berikan sedekah, mereka berikan sedekah kepada mereka orang-orang Islam yang susah. Allah Subhanahu Wa Taala, ya secara fizikalnya berkurangan harta mereka, nombor duit itu berkurangan, tapi Allah gandakan keberkatan bagi baki yang tinggal tersebut, maka lebih daripada mencukupi. Lebih daripada mencukupi. Rezeki tersebut lebih daripada mencukupi untuk dirinya. Allah berikan dia nikmat kesihatan, nikmat ketenangan jiwa, nikmat kegembiraan, yang ini semua tidak boleh dibeli dengan wang. Tidak boleh. Kesihatan tak boleh dibeli dengan wang. Seorang yang sakit, macam mana dia belanja pun untuk perubatannya, tapi kalau Allah tak berikan keafiatan dan kesembuhan, dia tak boleh baik. Seseorang yang sakit, walaupun dia tak pergi doktor, walaupun dia tak belanja apa-apa, tapi Allah berikan dia keafiatan selepas tu, dia sembuh, dia sihat. Jadi kesihatan, kegembiraan, ketenangan jiwa ini tak boleh diberi dengan wang ringgit. Dan ini semua adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada mereka yang mana bantu orang lain dalam bulan Ramadan ini. Jadi Allah tambahkan rezeki. Miskin dan juga kaya Allah tambahkan rezekinya dalam bulan Ramadan ini. Man fattara sha'iman, siapa yang berikan orang yang berpuasa itu berbuka puasa, makanan untuk dia berbuka puasa, maka apakah ganjaran pahalanya? Ganjaran pahalanya adalah pengampunan bagi orang yang berikan makan tersebut. Dan pahala seperti dia membebaskan hamba. Dan juga pahala orang yang berpuasa itu dia juga dapat. Subhanallah, sangat murah rezeki Allah Subhanahu Wa Taala kepada ibu-ibu yang di rumah yang siapkan juadah untuk berbuka puasa. Janganlah merungut. Siapkanlah dia dengan penuh kegembiraan, kerana ini peluang Allah berikan. Allah berikan kepada mereka yang siapkan juadah untuk berbuka puasa. Walaupun kadang-kadang kita ini tak berpuasa kerana uzur, kerana kita ini dalam keadaan haid, maka tak boleh berpuasa, tapi kita siapkan juadah untuk berbuka puasa, untuk orang bersahur, ahli keluarga kita bersahur. Jangan merungut. Kenapa? Ini peluang untuk kita dapatkan pahala mereka. Mereka susah payah puasa. Kita kalau dalam keadaan haid tak payah berpuasa, tapi tetap kita dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Subhanallah. Mereka yang berpuasa itu, kalau kita siapkan makan 3 orang, 4 orang, kita dapat pahala 4 orang puasa. Subhanallah. Siapa yang tak nak pahala gini banyak yang Allah berikan? Jadi Allah berikan ganjaran pahala orang yang berpuasa tersebut kepada siapa yang siapkan juadah untuk berbuka puasa bagi mereka yang puasa. Dan juadah ni tak perlu fancy, hebat, masak yang hebat-hebat, yang kompleks-kompleks, yang lauk-lauk yang canggih-canggih. Tak semestinya. Kenapa? Kita lihat apa yang para sahabat tanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kata para sahabat, tak semua daripada kita ini ada harta, ada sesuatu untuk kita memberikan orang yang berpuasa itu sesuatu makanan untuk mereka berbuka puasa. Subhanallah, para sahabat ramai yang miskin. Tak ada kita yang ada untuk kita buka puasa untuk diri kita saja. Macam mana kita nak beri pada orang? Kita tak ada lebihan makanan. Maka Rasulullah SAW bersabda apa? Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran pahala ini, pahala buka puasa ini, beri makan pada orang buka puasa, seperti pahala orang tu yang berpuasa, pahala seperti pengampunan, seperti membebaskan hamba. Subhanallah, pahala-pahala ini semua Allah berikan walaupun seseorang itu memberikan orang yang berpuasa itu buka puasa dengan 1 biji kurma, ataupun seteguk air kosong, ataupun sedikit rasa susu saja. Subhanallah, rasa susu tak kenyang, seteguk air tak kenyang.
Satu biji kurma apa yang nak makan tak kenyang. Tapi itu saja dah diberi saja, Allah dah berikan pahala yang begitu banyak. Subhanallah. Inilah bulan peluang, golden opportunity untuk kita gandakan kitanya pahala. Subhanallah. Kerana nanti lepas Ramadan nanti, sampai Ramadan satu lagi, kemungkinan besar kita akan hakis, kita akan hapuskan pahala yang kita kumpul dalam bulan Ramadan ini. Jadi ini bulan bonus. Orang macam orang kerja bulan bonus dapat gaji banyak, nanti dia akan belanja, habiskan dia punya duit bonus tersebut. Begitu juga kita ini pada selepas Ramadan, kita akan hakis sedikit demi sedikit pahala kita tersebut. Dengan cara apa? Dengan kita melakukan dosa. Setiap dosa tersebut akan memakan pahala yang kita kumpulkan selama ini. Jadi kumpullah dengan banyak, kerana sudah pasti kita akan hakiskan pahala tersebut. Kemudian datang Ramadan satu lagi, kita kumpul lagi banyak. Jadi mudah-mudahan kita ada surplus of pahala. Walaupun kita ni sepanjang 11 bulan yang akan datang, kita hakis pahala kita dengan perbuatan-perbuatan maksiat dan juga dosa. Kata-kata yang menyakiti orang lain dan juga perbuatan-perbuatan yang Allah tak ridai. Jadi kita gandakan pahala kita dalam bulan ini dengan cara antaranya ialah kita memberikan makanan walaupun sedikit kepada orang yang buka puasa. Subhanallah. Wa huwa syahrun awaluhu rahmah. Inilah yang masyhur di kalangan kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini, ia adalah bulan yang mana permulaannya rahmah. Allah SWT melimpahkan rahmahnya sangat banyak pada malam pertama bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain, Allah SWT melihat orang-orang mukmin dengan pandangan yang rahmah. Dan barang siapa yang Allah lihat dengan pandangan rahmah, dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Semoga kita semua Allah SWT lihat dengan pandangan rahmah. Amin ya rabbal alamin. Bulan yang mana awalnya rahmah, pertengahannya adalah pengampunan daripada Allah SWT, dan hujungnya adalah pembebasan daripada api neraka. Ini progres. Subhanallah. Bukanlah maknanya pada 10 malam pertama Ramadan itu tidak ada pembebasan daripada api neraka. Tidak. Bukanlah maksudnya 10 malam pertama itu tidak ada pengampunan daripada Allah SWT. Bukanlah maksudnya pada pengakhir Ramadan tersebut tidak ada rahmah dan pengampunan. Tidak. Maksudnya Allah nak tunjukkan progression dalam bulan ini. Apabila seseorang tu masuk pada bulan Ramadan, dia masih lagi baru nak adjust. Nak puasa, masanya, badannya masih lagi nak adjust dengan aktiviti puasa dan dengan solat tarawih dan juga sebagainya. Maka Allah limpahkan rahmahnya kepada kita supaya kita ini dapat sustain energi kita punya kesungguhan kita pada awal-awal yang mana badan kita ini belum bersedia untuk nak berpuasa, masih lagi nak adjust. Maka rahmat Allah SWT banyak. Kemudian pada pertengahan Ramadan, bila kita badan ni dah mula dah adjust, maka kita tambah giatkan kita ibadat kita. Dah okey. Awal-awal Ramadan puasa lemah dan sebagainya. Bila dah masuk pertengahan Ramadan, dah okey. Dah boleh dah nak adjust badan kita dan sebagainya. Maka ketika tersebut, apabila kita banyak gandakan ibadat, Allah SWT janjikan pengampunan. Pengampunan maknanya apa? Selepas kita ini dah biasa dengan berpuasa, dah biasa puasa, kadang-kadang datang dalam diri kita sifat malas. Dah banyak aku dah start bulan Ramadan, dah banyak ibadat, relax little bit. Nanti aku gandakan ibadat pada akhir Ramadan. Ini biasa, typical manusia. Pada awal-awal Ramadan, semangat sikit. Walaupun penat apa semua, tak apa, semangat. Tengok orang pergi tarawih, kadang dulu orang pergi masjid dan sebagainya, semangat. Masuk pertengahan Ramadan, dah mula malas sikit. Nak buat persiapan untuk raya, shopping sikit, itu, yang ini, tak apalah, Ramadan masih lagi ada. Jadi di sini bila Allah kata pertengahan Ramadan pengampunan, Allah janjikan pengampunan, mudah-mudahan menjadi pendorong kepada kita yang mungkin dah mula rasa malas pada pertengahan Ramadan ini untuk terus giat ibadat, kerana Allah janjikan pengampunan pada pertengahan bulan Ramadan ini. Subhanallah. Terus beribadat, kejar pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada akhir Ramadan, sebagai ganjaran bagi mereka yang giat beribadat pada awal, pertengahan, pada akhir Ramadan ini,
dengan orang lebih giat beribadat kerana nak mengejar Lailatul Qadar, Allah Subhanahu Wa Taala janjikan itqum minan nar, pembebasan daripada api neraka. Dan itulah matlamat utama kita, subhanallah. Itulah kejayaan sebenar-benarnya. Itulah yang kita kejar, pembebasan daripada api neraka. Jadi penghujung Ramadan adalah pembebasan daripada api neraka. Kemudian kita lihat di sini, Rasulullah SAW berpesan kepada kita dalam bulan Ramadan ini, wastakthiru fihi min arba'i khisal, hendaklah kamu perbanyakkan 4 perkara ini. Rasulullah kata banyak buat 4 perkara ini. Inilah yang selalu kita nak buat. Yang ini menjadi adat tradisi kita. Ni 4 perkara ini Rasulullah pesan. Buat, banyakkan dalam bulan Ramadan ini. 2 daripadanya kata Rasulullah SAW, 2 daripadanya adalah untuk mendapatkan keridaan Tuhanmu. Dan 2 yang terakhir tersebut adalah untuk kamu. Dan 2 yang terakhir tersebut, kamu tidak mesti dapatnya. Jadi 2 untuk dapatkan keridaan Allah, dan 2 lagi kamu mesti. Compulsory. You cannot run away. Tak boleh tidak, kamu mesti dapatkan lagi 2 ini. Maka perbanyakkanlah 4 benda ini. Apa yang 4 tersebut? Maka Rasulullah SAW sebut di sini 2 perkara yang mana membawa keridaan kepada Tuhan kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, yang Rasulullah suruh kita perbanyakkan dalam Ramadan ini ialah apa? Syahadah. Fa syahadatu alla ilaha illallah. Mengucap kalimah syahadah. Banyakkan syahadah la ilaha illallah. Dan kedua, perbanyakkan istighfar. Wa yastaghfiruna lah. Wa yastaghfirunah. Kamu mohon keampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 2 ini kita banyak sebut. Maka kerana itu kita diajar dan dididik daripada ulama kita dahulu, daripada yang diambil daripada para sahabat dan sebagainya, pada Rasulullah SAW mungkin sampai kepada kita perbanyakkan bacaan apa dalam Ramadan ini? Asyhadu an la ilaha illallah. Ini pertama. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Yang kedua. Ini 2 ni kita banyak sebut. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Ini 2 yang banyak membawa keridaan daripada Tuhan kita, dan ini 2 yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis ini. Perbanyakkanlah bacaannya dalam bulan Ramadan ini, dan kita perbanyakkan bacaannya pada setiap akhir solat. Bahkan kalau boleh saya anjurkan, pada bila-bila masa, tak semestinya akhir solat, kita baca zikir ini. Pada bila-bila masa yang kita rasa teringat dan kita ada rasa masa kosong, kita banyakkan sebut asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nah, apa sambungan yang biasa kita baca selepas itu? Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Nas'alukal jannah, kami mohon pada engkau wahai Allah syurga. Wa na'udzubika minan nar, kami mohon perlindungan denganmu ya Allah daripada api neraka. Kami mohon syurga, kami minta perlindungan daripada api neraka. Ini 2 kita selalu gandingkan dengan yang 2 ini. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. 4 perkara ini. 4 perkara ini, 2 ini Rasulullah sebut dalam hadis ini, lagi 2 ini Rasulullah SAW sebut apa? Dan 2 perkara yang kamu mesti dapatkan dalam bulan Ramadan ini, yang mesti kamu lakukan dan kamu mesti sebut dengan banyak dalam bulan Ramadan ini ialah apa? Kamu mohon pada Allah syurga, dan kamu mohon perlindungan dengannya daripada api neraka. Dan itulah 2 benda yang kita sebut. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Jadi 4 perkara ini kita sebut. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Ini 2 membawa keridaan Tuhan.
Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ni dua ini adalah untuk kita, yang kita nak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini zikir khas yang perlu banyak kita baca dalam bulan Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kemudian para ulama kita yang dahulu ajar kita tambahan lagi doa yang mana Rasulullah ajar kepada Aisyah radhiyallahu anha pada malam Lailatul Qadar. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sekiranya aku bertemu dengan Lailatul Qadar, apakah yang aku sepatutnya baca?" Rasulullah ajar simple saja doa, tak payah panjang-panjang. Simple saja agar mudah dihafal oleh semua umatnya. Apa Rasulullah ajar pada Aisyah radhiyallahu anha? Rasulullah SAW kata, bacalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, innaka afuun, kau tu maha pengampun. Tuhibbul afwa, suka kepada pengampunan. Fa'fu anni, maka ampunkanlah dosaku. Fa'fu anna, maka ampunkanlah dosa kami. Jadi kalau kita dalam grup, fa'fu anna. Kalau kita seorang, fa'fu anni boleh, fa'fu anna pun boleh, no problem. Jadi para ulama gandingkan doa ni, doa warid daripada Rasulullah untuk Lailatul Qadar, digandingkan dengan 4 yang mana Rasulullah suruh kita banyakkan baca dalam bulan Ramadan ini. Maka jadilah 5 benda yang kita baca dalam bulan Ramadan ini. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Subhanallah. Banyakkan baca. Ini 5 zikir khas bulan Ramadan yang kita takkan baca pada 11 bulan yang lain. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi pendorong kepada kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita semua agar kita terus giat ibadat sehinggalah kita mengakhiri Ramadan ini dalam keadaan gemilang dan kejayaan. Kejayaan dalam bulan Ramadan bukanlah kegembiraan pada hari raya dengan kegembiraan seperti mana kita dah gembira pada tahun-tahun yang lepas. Tidak. Kejayaan pada bulan Ramadan adalah kegembiraan dengan pengampunan daripada Allah dan pembebasan daripada api neraka. Dan kita akan dapat tahu kejayaan tersebut nanti apabila kita bertemu dengan Tuhan kita nanti, insya-Allah di padang mahsyar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima sekali ibadat kita pada bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan kita kepada kefahaman yang betul, kefahaman yang sahih berkenaan dengan Ramadan dan hari raya, kefahaman yang tidak dicampuri dengan kefahaman-kefahaman komersial seperti mana yang telah kita lalui pada Ramadan-Ramadan yang lepas, yang mengaitkan bulan Ramadan dengan bulan perbelanjaan dan hari raya itu dengan hari, bukan setakat hari, bulan untuk orang berserunut-serunut amalkan. Itu kefahaman komersial yang tidak ada di dalam Islam, yang asing dalam Islam. Semoga dengan Allah Subhanahu Wa Taala paksa kita duduk di rumah dalam bulan Ramadan ini dan tidak keluar beraya pada tahun ini, kembalikan kita kepada kefahaman asal Ramadan dan Eid seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.